Masak apa Masak apa? 15. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bersama pengajian kitab fiqah kita dalam masalah yang seterusnya, masalah ke-8. Disebut masalah ni sebenarnya perbincangan. Bila sebut bahasa Arab, kalau kita buka kitab Arab, disebut masalah. Masalah tu bukan masalah kita, bukan problem. Masalah tu tajuk perbincangan. Tajuk perbincangan ialah, pertama tu kita lihat masalah wuduk. Kita dah lalu dah berkenaan dengan perkara yang disunnahkan ketika dalam berwuduk. Kalau kita ulang kaji sedikit muka 14 tu, macam basmalah. Macam basmalah ni kita terangkan berkenaan dengan khilaf ulama dalam masalah ini. Dalam mazhab Ahmad mengatakan bahawa dia wajib, Syafi'i mengatakan dia sunat. Dan kemudian kita tengok nombor 15 tu, membasuh kedua telapak tangan sebelum mencelupkannya ke dalam air. Nabi kata apa? Bila kamu bangun daripada tidur, maka jangan kamu celupkan tangan kamu ke dalam bekas air sehingga kamu basuhkannya, kerana kamu tidak tahu di mana tangan kamu berada ketika kamu sedang tidur malam tadi. Kamu tidak tahu di mana tangan kamu berada ketika kamu tidur malam tadi. Tapi itu masalah kalau bekas tu kecil, kita nak ambil air. Tapi kalau kita buka pipe, hilang masalah tu. Masalah berkumur-kumur dan istinsyak, masukkan air ke dalam hidung. Ini kita bincangkan masalah ni. Dan bincang masalah cara dia macam mana. Ada sebab dalam mazhab Syafi'i sebagian qaul mengatakan bahawa dapat masuk kumur dan hidung tu berasingan. 3 kali kumur, 3 kali air masuk hidung. Kemudian di sana terdapat juga hadis dalam Bukhari mengatakan bahawa Nabi SAW dia pernah sedut sekali, kumur dan hidung tu sekali. Kita kata dua-dua juga sunnah. Cara yang pertama sabit dalam hadis riwayat Tirmizi, cara kedua sabit dalam hadis riwayat Bukhari. Mengusap seluruh kepala ini sunnah. Bukan hanya sebahagian kepala saja. Itu yang wajib menurut mazhab Syafi'i. Ini 3 helai rambut di ubun-ubun macam ni. Namun kita katakan yang sunnahnya ialah menyapu seluruh kepala. Dan ini juga sabit dalam mazhab Syafi'i. Seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku suka kalau kepala itu disapu seluruhnya. Jadi kalau sapu seluruh kepala macam mana? Iaitu kita macam ni, kita patah pergi belakang dan kita ke depan balik. Kita basahkan tangan ke belakang, kita ke depan balik. Dan mazhab Syafi'i kata 3 kali. Mazhab Syafi'i kata 3 kali. Dalilnya Nabi SAW membasuh anggota 3 kali. Dipakai hadis dalil umum bahawa setiap anggota dibasuh 3 kali. Namun pendapat mazhab lain mengatakan bahawa hanya sekali saja yang sunnah. Kita nak faham masalah tu. Kemudian seterusnya mengusap kedua telinga ke dalam air dengan air yang baru. Nampak? Mazhab Syafi'i kata mengeluarkan air dengan air yang baru. Maksudnya lepas kita sapu kepala seluruh tadi, kita basahkan tangan sekali lagi, kita sapu telinga pula. Dan Mazhab Syafi'i juga kata 3 kali, sunnah 3 kali. Kalau mazhab yang lain mengatakan, sebagian pendapat ulama mengatakan bahawa dia hanyalah sekali kepala dan telinga tu hanyalah sekali. Dan ini yang zahir daripada hadis-hadis yang ada. Sebab itulah banyak ulama hadis ambil pendapat tersebut. Tapi sekali sebutkan perkara ni supaya kita tidak mengingkari juga Mazhab Syafi'i punya pendapat dalam masalah ni. Seterusnya menyela-menyela janggut yang tebal. Nombor 7, membersihkan sela-sela jari dengan kaki. Macam ni lah, kita gosok-gosok macam ni. Mendahulu kepada yang kanan daripada yang kiri. Nombor ke-10, berkesinambungan muwalat. Itu yang sunnah. Keterangan tambahan hari ini kita masuk. Setelah wuduk disunnahkan membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka
wa atubu ilaik. Okey. Himpunan doa di atas diambil dari kumpulan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmizi, An-Nasa'i dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah. Asal lafaz dia doa tu ialah Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dan riwayat lain tu wa ja'alni min ibadikas salihin. Tambahan ini sebahagian ulama hadis dia kata tambahan ini tambahan yang tak sahih. Seperti kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Namun kata Syekh bin Baz rahimahullah kata tambahan ini boleh dipakai, sahih. Ini khilaf ulama dalam ni. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab dia kata dalam bab ni aku taklid kepada Syekh bin Baz sebab aku tak tahu. Insya-Allah Syekh Utsaimin Ibn Utsaimin kata masalahnya aku taklid kepada Syekh bin Baz kerana aku tak tahu hadis tersebut. Syekh Utsaimin dia declare dia tak tahu hadis tersebut. Masya-Allah. Tawaduk imam yang besar. Kita katakan tambahan subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik adalah gabungan daripada hadis yang lain. Boleh tak dibaca? Yes, boleh dibaca juga. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cantik kalau kita baca doa ni, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, aku bersaksi bahawa tiada yang layak disembah melainkan Allah, dan aku saksi bahawa Muhammad itu pesuruhnya. Ya Allah, aku jadikanlah aku termasuk orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang yang menyucikan diri. Lepas tu kita baca apa? Subhanakallahumma bihamdik, maha suci engkau ya, maha suci engkau ya Allah, dan segala puji bagi engkau. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan engkau, dan aku meminta ampun dan bertaubat kepadamu. Cantik tak doa ni? Lepas kita dah bersihkan fizikal, kita memohon kepada Allah agar Allah Ta'ala membersihkan jiwa kita. Seperti kita bincang masalah taharah tu awal-awal dulu kan. Taharah ni dua jenis taharah. Satu bersihkan fizikal, yang kedua bersihkan hati. Sebab tu dah rugilah orang yang membersihkan fizikalnya. Dia baca doa, dia ambil wuduk apa semua, kemudian dia tak membersihkan jiwanya. Betul kalau kita tengok banyak doa-doa Nabi lepas perkara yang menyucikan diri, mesti ada doa menyucikan dosa. Contohnya apa? Keluar bertandas. Kalau keluar bertandas kita baca ghufranaka, ya Allah, mohon keampunan darimu ya Allah, ghufranak. Kenapa? Lepas kita buang air besar, minta ampun pula. Pelik. Lepas buang air besar minta ampun. Kenapa pula? Sebabnya kita katakan sebagaimana Allah Ta'ala telah menghilangkan kekotoran daripada badan kita, sebegitu jugalah kita mohon kepada Allah, Allah Ta'ala hilangkan kotoran daripada jiwa kita, kotoran dosa. Sebab tak doa ni, cantik doa ni. Asyhadu an la ilallah wahdahu la syarikalah. Sebagaimana Allah Ta'ala bersihkan badan kita daripada kekotoran ketika kita wuduk, minta Allah Ta'ala bersihkan akidah kita daripada syirik. Cantik tak? Lepas tu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku saksi bahawa Muhammad itu pesuruh dan rasulnya. Membersihkan akidah kita daripada bid'ah. So, kalau kita ikut Nabi, kita akan buat bid'ahnya. Allah ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Bersihkanlah jiwaku, Allah takwa, jadikanlah aku termasuk orang yang bertaubat. Maksudnya minta kepada Allah, Allah Ta'ala bersihkan daripada dosa. Wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikanlah aku orang menyucikan diri, bersihkan aku daripada akhlak-akhlak yang buruk dan penyakit-penyakit hati. Cantik. Bersihkan daripada syirik, bersihkan daripada bid'ah, bersihkan daripada dosa, bersihkan daripada akhlak-akhlak dan penyakit hati, akhlak buruk dan penyakit hati. Nanti 4 komplit baca doa. Baca doa lepas wuduk je. Kalau kita faham ni tauhid. Inilah tauhid. Tapi orang tak faham. Jadi bila orang tak faham, bila kita kata ustaz ni mengajar doa-doa, ustaz ni tak mengajar tauhid, dia ajar doa je. Doa tu tauhid. Orang tak faham dia cakap benda ni. Okey? Itu masalah wuduk. Jadi bila kita baca ni lainlah perasaan kita. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Ya. Seterusnya pula masalah istinja. Ini penting Kita ada masa lebih kurang setengah jam. Tata cara istinja. Istinja ni apa dia? Istinja ni bersuci daripada hadas, buang air besar dan buang air kecil. Itu istinja. Okey. Bersuci setelah buang air kecil dan buang air besar adalah wajib. Istinja ni wajib. Sebab apa? Kalau orang yang tak basuh bersih ni,
dia akan diazab dalam kuburnya. Dengan hadis berkenaan dengan 2 orang lelaki yang diazab dalam kuburnya. Nabi SAW, hadis yang sahih, Nabi lalu kat kubur, kemudian Nabi ambil daun dan Nabi letakkan di atas kubur tu, 2 kubur tadi, dan Nabi kata wa ma yu'adzabani bikabirin bal huwa kabir. Mereka yang diazab dalam kubur ni, mereka menganggap perkara yang mereka lakukan itu tak besar, bukan dosa besar, sedangkan mereka telah melakukan dosa besar. Adapun yang pertama, Yamshi bin Namimah, dia suka bawa gosip, bawa mengadu domba, bawa berita-berita, suka gosip. Yang kedua, apa dia? La yastatir min baulih, orang yang bila kencing dia tak yastatir. Yastatir ni banyak tafsirannya. Tafsirannya adalah bila kencing dia tak basuh betul-betul. Hadis ni dalil bahawa orang yang tak istinja betul-betul akan menyebabkan dia azab. Kalau kencing dia azab, apatah lagi tahi. Macam itulah, apatah lagi tahi. Muai besar, lebih besar dosanya. Kalau kencing macam tu, berkencing lebih ringan berbanding dengan najis tahi tadi. Menunjukkan bahawa membersihkan diri daripada buang air kecil dan besar adalah wajib. Jelas tak masalah ni? Bagaimana dalil tak wajib tadi? Hadis ini cukup lah. Yang lebih utama, bersuci menggunakan beberapa buah batu dilanjutkan dengan air. Yang afdal, gabungan batu dan air. Dan seumpama dengannya lah. Contohnya kita buang air besar, pakai batu dulu, lepas tu baru pakai air. Ustaz, batu nak cari Ustaz. Batu dan seumpama. Macam kata dan seumpamanya. Macam kalau kita rumah kita ada tisu, kita pakai tisu dulu, baru kita pakai air. Sebab apa? Memang tak ada dalil dalam bab ni. Adapun hadis yang rijalun yuhibbuna an yatatahharu, Allah Ta'ala memuji, Nabi SAW kata Allah Ta'ala memuji kaum orang di Taif. Allah Ta'ala memuji sebagai pemuda-pemuda yang bersuci kerana mereka menggabungkan batu dan air. Hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Tak ada hadis yang menunjukkan bahawa digalakkan gabungkan batu dan air. Kebanyakan hadis sama ada Nabi pakai batu ataupun Nabi pakai air. Okey. Tapi macam mana ulama boleh keluar pendapat yang gabungan tu afdal? Sebabnya bila kita pakai tisu dulu atau batu dulu sebelum pakai air, maka tangan kita tak kena najis. Kalau kita basuh dulu dengan air tangan, kemungkinan tangan kita tak akan terkena najis dulu. Kalau kita lapkan tisu bersih, itu baru kita pakai air, maka tangan kita lebih bersih, tak terkena najis. Lepas tu ulama keluar itu lagi afdal. Betul tak kata ini lebih sunnah, dia kata lebih afdal dari segi tak terkena najis tadi. Itu pasal fuqaha kita kata pendapat sedemikian. Adapun kalau katakan nak pilih antara air dengan batu saja, mana lagi afdal? Air, tak ada syak pada air lagi afdal dengan batu. Jadi kalau kita ikut turutannya, pertama gabungan air dan batu, yang kedua air saja, yang ketiga batu saja. Dan batu seumpama dengan dia lah, tisu dan lain-lain. Okey, jadi kita jangan rasa geli Ustaz pakai tisu tak selesa. Kita tak biasa. Di setengah negara Arab itu biasa, setengah negara Afrika pun biasa, dengan batu saja. Kita pergi toilet, dalam toilet tu ada batu je, air tak ada. Okey. Sahabat kita yang belajar di South Africa macam tu dia kata. Boleh juga dengan hanya menggunakan air sahaja atau 3 buah batu saja, mesti 3 buah batu. Atau kalau nak pakai satu batu juga, mesti batu tu ada 3 bucu. Sebab apa? Tak boleh selit dengan batu 2 kali pada satu tempat. Sebab kalau selit yang 2 kali, maka terkena najis daripada batu yang pertama tadi. Tak ada cara lain melainkan kena basuh juga dengan air. Dengar, Allah Ta'ala bagi keringanan bagi orang yang buang air besar untuk pakai batu. Katakanlah kotor sikit lah nampaknya, tapi kena cerita kat ni punggung tempat kita cuci tu, kita ambil batu, kita lap. Kat sini ada baki-baki lagi tak? Mesti ada sikit-sikit lagi kan. Kita ambil batu yang kedua, lap. Ada baki lagi tak? Lap. Katakanlah ada sikit lagi batu, sikit-sikit yang tak mungkin hilang melainkan dengan air. Lepas tu kita solat, sah tak sebenarnya? Sah.
Yang sikit-sikit yang tak mungkin keluar hilang dengan air. Sah. So memang kita tahu kalau lap dengan tisu tak sama dengan basuh, betul tak? Tak percaya lepas makan mi tadi cuma lap dengan tisu tak basuh. Ada terasa lagi tak? Dia tak sama. Tak sama. Sebab tu bila kita pakai tisu kita rasa rasa tergeli-geli lagi tak? Kan? Rasa macam tak puas. Kalau basuh dengan air baru puas. Tapi itu keringanan yang Allah Ta'ala bagi kepada hamba dia. Tapi sekiranya nampak rasa ada baki lagi kan, sikit-sikit yang tak dapat hilang, lap dengan batu-batu, kata 10 batu sekali pun ada lagi. Kadang-kadang kalau kan setengah-setengah macam tu dan susah nak hilang kan. Tapi kalaulah kita ambil lagi batu yang najis tadi, yang terkena tadi, kita lap sekali lagi dan melekat najis pada batu tadi terkena kat ni, maka dah tak ada cara lain untuk hilangkannya melainkan kena basuh. Nampak tak beza? Masa dekat situ lagi lap tak ada apa. Tapi kalau dah ambil najis kat tempat lain, tempek kat situ, tak ada cara lain melainkan kena basuh. Faham tak? Ini sebab dari kitab-kitab mazhab Syafi'i. Imam Bukhari dan Muslim. Okey, apabila hanya ingin memilih salah satunya, maka memakai air yang lebih utama. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata Rasulullah SAW pergi buang air, maka aku dan seorang yang sebaikku membawa air dan sebilah tombak kecil, lalu beliau memilih bersuci dengan air. Bukanlah Nabi nak bersuci dengan tombak tajam, tombak tu punggung tombak pendek. Bab buku ni dia terjemah simplistik. Kalau kita baca dia punya tu ialah tombak pendek tajam macam ni. Maka nak istinja macam mana Ustaz? Istinja dengan punggung tu, punggung tombak tadi tu. Sebab dia benda yang kering. Asalkan kering boleh, kayu boleh, tisu boleh, kain boleh. Kata rumah tak ada air sangat, tak tahan dah nak buang air besar, ambil kain pengeca mana, potong, buat lap. Tak masalah. Kayu boleh. Cuma sebagian ulama dia makruhkan benda-benda yang mulia. Contohnya buku agama ni kau tak boleh lah. Kata buku matematik sekolah, buku geografi. Ada sebagian ulama dia memakruhkan kerana itu ada ilmu pengetahuan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Okey, dia kata Rasulullah SAW pergi buang air, maka aku dan sebaikku membawakan air dan sebilah tombak, lalu beliau memilih bersuci dengan air. Menunjukkan bahawa Nabi mengafdalkan pakai air daripada tisu, benda yang kering dengan batu tadi lah. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata Rasulullah pernah buang air besar, beliau menyuruhku untuk mengambil 3 buah batu untuk digunakan sebagai bersuci. Itu ulama kata tak boleh kurang dari 3 buah batu. Kalau nak pakai kurang juga, mesti batu tu ada 3 buah bucu. Supaya satu bucu lain. Kalau ni cari batu besar lah. Wallahu a'lam. Bila batu besar, leceh lah juga. Batu besar nak bawa nak bawa kerangkang kan. Abu Daud meriwayatkan dari Aisyah bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Idza dhahaba ahadukum min al-ghaid falyadhhab ma'ahu bi 3 ahjar yastatibu bihinna fa innaha tajzi'u anhu." Apabila seorang dari kalian pergi buang hajat, hendaklah dibawa 3 buah batu yang dapat dibersuci, gunakan untuk bersuci. Sesungguhnya 3 batu tersebut telah cukup untuk membersihkannya. Nampak tak? 3 batu cukup untuk bersihkannya. 3 batu. Alal aqal minimum 3 batu, tak boleh kurang dari 3. Yang serupa dengan batu boleh dipakai untuk bersuci adalah setiap benda yang padat dan suci seperti kertas dan lain-lain. Faham ya? Jadi kalau pergi China ke, pergi bercuti, pakai tisu je boleh, tak masalah. Itu kat kencing pun sama juga, boleh juga pakai tisu sajalah. Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, ayat berikut ini diturunkan kepada penduduk Quba. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Mereka penduduk Quba selalu bersuci dengan air. Ini hadis ini sahih kalau dengan air saja. Adapun gabungan air dan batu, maka gabungan itu tak sahih hadis tersebut. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk memuji mereka. Faham hadis ni? Hadis ni sahih. Tapi sekiranya disebut lafaz yang sebut menggabungkan bersuci dengan air dan batu, maka gabungan itu gabungan yang tak sahih. Cantik. Apabila seorang buang hajat di tempat terbuka, ini adab lah.
jangan menghadap atau membelakangkan kiblat. Jubah besar tu kiblat tak boleh, membelakangkan pun tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i dia kata tempat terbuka. Ada bilik air dia gitu. Dalam mazhab Syafi'i kata kalau dia tertutup dia tak ada masalah. Nanti kita tengok dalilnya. Hal ini dasarkan pada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul gha'ita fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha walakin syarriku aw gharribu." Apabila kalian buang hajat, janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya, tapi hendaklah dia menghadap timur dan barat. Jangan pula kita pakai hadis ni kita menghadap timur dan barat juga. Sebab Nabi SAW duduk dekat Madinah. Madinah utara daripada Makkah. Jadi kalau dia menghadap ke utara, dia membelakangkan kiblat. Kalau menghadap ke selatan, ke selatan, maka dia mendepankan kiblat. Dua-dua dilarang. Lepas tu Nabi kata menghadaplah ke timur dan ke barat. Tapi kalau kita menghadap ke barat, maknanya kita menghadapkan kiblat. Tapi kalau menghadap ke timur, kita membelakangkan kiblat, maka tak boleh. Jadi hadis ni kena faham betul-betul. Ya. Jadi kita menghadaplah ke utara dan ke selatan. Kalau Nabi duduk kat Malaysia, Nabi kata janganlah kamu menghadap ke kiblat dan membelakangkan kiblat, tapi menghadaplah ke utara dan menghadaplah ke selatan. Kalau Nabi duduk kat Malaysia lah. Faham tak? Jadi kena faham hadis itu betul-betul. Jadi larangan ni, adakah larangan secara absolut, secara mutlak? Maksudnya apa saja menghadap kiblat, dalam toilet pun tak boleh, apa semua. Mengikut mazhab Syafi'i, dia kata larangan ini hanya di pada tempat yang terbuka. Kenapa? Kerana ada dalilnya. Larangan ini khusus untuk buang air dilakukan di tempat terbuka. Dalil khasnya adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah memanjat rumah Hafsah. Hafsah tu siapa? Adik-beradik dia lah. Kakak dia, kakak Ibnu Umar. Kan Hafsah binti Umar, Abdullah bin Umar. Jadi dia panjat dah bumbung rumah kakak dia, entah nak baiki ke apa-apa ke, nak relax atas ke. Orang Arab biasa kadang dia panjat bumbung untuk relax atas tu, nak ambil angin apa semua. Untuk keperluan, untuk satu keperluan. Ketika itu aku melihat Rasulullah SAW sedang buang hajat, membelakangkan kiblat, iaitu menghadap ke negeri Syam. Hadis sahih. Sama tak? Jadi mazhab Syafi'i memandang bahawa kalau yang tak boleh itu tempat terbuka. Yang boleh itu kalau tempat tertutup dibenarkan, dibenarkan. Dalam pendapat ulama lain pula dia kata tak. Dia kata yang Nabi buat dalam toilet tu adalah mungkin kerana keperluan hajat. Dan itu perbuatan. Yang larangan tu perbuatan ke ucapan? Ucapan. Jadi dia katakan ikut kaedahnya hadis ucapan tu lebih utamakan daripada hadis perbuatan. Sebab kemungkinan Nabi buat kerana ada hajat tertentu, ada sebab-sebab tertentu. Mungkin Nabi tak tahan sangat ke, ataupun tempat sempit ke, ataupun ada banyak sebab. Dia macam kes kencing berdiri lah. Dia bincang sebelum ni kan masalah kencing berdiri. Nabi kata, Aisyah kata Nabi tak pernah kencing berdiri. Tapi bila tengok perbuatan Nabi, Nabi kencing, Nabi kencing berdiri. Tapi ini perbuatan dengan perbuatan. Lepas tu ulama kata boleh berdiri dan boleh juga duduk, walaupun afdal tu duduk. Nampak? Tapi ini kata-kata dengan perbuatan. Nabi kata macam ni, tapi Nabi buat macam ni. Macam nak buat tu? Tadi baru Nabi larang. Jadi banyak cara ulama faham. Nanti ulama faham ialah bila dalam tu dibenarkan. Cara yang kedua dia kata apa? Hadis perbuatan, hadis ucapan tu lebih diutamakan daripada hadis perbuatan. Jadi dia kata dalam ke luar ke tak usah menghadap. Apa dia yang Nabi buat ni apa? Kemungkinan dia ada hajat tertentu yang kita tak tahu sebab dia. Macam mazhab Syafi'i bila dia jawab berkenaan Nabi kencing berdiri tu, dia kata mungkin ada sebab tertentu. Nabi sakit pelipat ke, Nabi tak boleh nak duduk ke, ataupun tempat tu mengecik ke. Kalau Nabi duduk kan, atau tempat yang tak kotor ke. Jadi banyak sebab Nabi tak kencing duduk. Tapi kalau asalnya Nabi kencing duduk.
Itu juga yang asalnya tak usah pandang kanan kiri, melainkan kalau terpaksa, contohnya toilet dah buat macam tu, takkan nak buang air besar nak sengit pun, tak masuk lubang kan. Jadi contohnya ada sebab yang tertentu. Tapi asalnya ialah, kalau tanya saya kata asalnya kalau boleh jangan menghadap kiblat, jangan belakang kiblat. Sebab apa? Sebab kita akan jumpa nanti hadis Nabi SAW di kalangan para sahabat. Dia kata, kami di Syam, kami mendapati tandas-tandas kami menghadap kiblat atau belakang kiblat, dan kami telah mengubahnya, dan kami telah beristighfar kepada Allah SWT. Apa dia sebut tandas-tandas ni? Maksudnya dalam bangunan. Jadi kalau tanya saya, wallahu a'lam, yang lebih kuat dalam masalah ni adalah dalam ke luar ke sama saja, tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangkan kiblat. Okey, tapi siapa nak pegang mazhab Syafi'i ni, fatwa ni pun ada dalilnya. Ini hujahnya. Untuk itu kalau kita baca kitab Syafi'i lagi dia detailkan dinding tu tinggi mana. Ada kata 3 hasta lah, ada yang kata tinggi dia macam ni, tinggi sekian-sekian, ada kata tinggi dia sampai setengah badan, ada kata tinggi dia sampai sini. Tinggi mana dinding yang dibenarkan, wallahu ta'ala. Kita kata sampai sekarang tandas lah kita kata. Okey, yang tidak dikhususkan. Okey, untuk itu hadis pertama difahami sebagai larangan hajat menghadap sebagai kiblat di tempat terbuka yang tidak dikhususkan untuk buang hajat. Sementara hadis kedua difahami sebagai kebolehannya di tempat yang diperuntukkan untuk buang hajat, supaya kedua hadis tersebut tidak saling bertentangan. Namun macam ni, hukumnya tetap makruh apabila dilakukan di tempat yang tidak dikhususkan untuk buang hajat meskipun tertutup. Makruh juga. Cantik. Tak juga makruh. Walaupun tadi haram, ini jadi makruh. Jadi kita boleh kepahamkan supaya ulama Syafi'i dia kata macam ni. Kalau tempat terbuka haram, tempat tertutup makruh. Tempat terbuka haram, tempat tertutup makruh. Ada panggil ulama lagi dah, dia kata apa? Kalau tempat tertutup membelakangan boleh, menghadap tak boleh. Betul-betul dia pakai hadis tadi kan. Hadis tadi membelakangkan kiblat, tapi Nabi tak mendepankan. Jadi dia kata apa? Kalau dalam bangunan membelakangkannya boleh, mendepan tak boleh. Dia betul-betul pakai macam Nabi SAW lakukan tu. Maksudnya kalau membelakang kiblat boleh, mendepankan kiblat tak boleh. Ustaz detail ni masalah ni. Ada seorang kata, alah kamu nak peduli, just tembak je lah asalkan masuk dalam lubang. Jadi ini bukan masalah, ini masalah adab dengan Allah SWT, adab dengan hadis Nabi SAW. Bayangkan kalau kita patuh dalam masalah kencing tadi pun dapat pahala. Bayangkan tempat nak kencing, menghadap kencing pun kalau ikut sunnah dapat pahala. Tak nak ke pahala tersebut? Pahala mudah tu, pahala free, buat kencing je. Ada orang kata, kalau kamu tak menghadap ke kiblat, tak belakang kiblat, aku bagi kau RM50 masa kencing. Mana ada orang bagi kita duit masa kita kencing, kan orang bagi? Kita kena bayar lagi ada. Betul tak? Tapi Allah SWT rahmat yang sangat luas. Cara kencing pun kalau ikut sunnah Nabi dapat pahala. Itu ini kata siapa tu? Salman Al-Farisi. Orang Yahudi kata, "Allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah." Nabi SAW telah ajar kamu semua benda hatta al-khira'ah, hatta cara buang air besar. Dengan bangganya Salman Al-Farisi kata, "Ya, Nabi kami dah ajar semua benda hatta al-khira'ah." Dan Nabi melarang kami beristinja dengan tangan kanan, dan Nabi melarang kami daripada beristinja dengan kurang daripada 3 biji batu, dan Nabi melarang kami daripada menghadap kiblat ketika buang air besar. Cantik, macho, mantap. Tak ada kata tak adalah ini sebenarnya Nabi buat tu sebab masalah apa, tak ada. Dia jadi apologetic. Betul Nabi suruh buat macam tu. Kadang-kadang kita terpengaruh sangat dengan otak barat. Bila barat bertikam, macam tak logik, takkan kencing pun nak menghadap kiblat, tak kira kiblat. Yes, masalahnya. Orang pun ada benda yang tak logik juga. Kenapa mesti sudu dengan garpu, mesti pisau mesti tangan kanan, garpu tangan kiri? Bila kita ikut, dia kata, ini tak ikut table manners ni. Suka hati aku lah, aku nak pakai pisau tangan kanan dan tangan kiri. Jadi makanan tu masuk dalam mulut aku. Betul tak? Tak, orang kafir nampak banyak lagi benda yang tak apa table manners dia. Kita kena ikut. Siapa yang setengah-setengah sekolah, minta maaf sebut lah, dia ajar pula waktu table manners, dia ajar. Siapa sekolah tersebut dia tahu lah.
Ajar nak cerita mana sudu mana nak kena ambil, cara celup sup tu. Kita perlu lihat apa cara celup sup. Ni sup tu masuk dalam mulut aku. Tapi table manners berdepan dengan ni, ini protokol. Nampak protokol kan? Kalau dengan setengah-setengah tu pula macam ni, cara letak macam ni, keris macam ni protokol, tempat duduk. Kalau protokol dia jaga protokol dengan raja dan lain. Ini protokol dengan Allah. Allah Ta'ala dia tak protokol ni, kita ikutlah protokol Allah. Jangan kita jadi apologetik masalah ni. Jadi lemah-lemah. Hendaklah menghindari buang air kecil dan besar pada air yang tidak mengalir. Nabi SAW melarang. Dalilnya hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain. Nabi SAW kata bahawa Nabi melarang berkencing pada air yang tidak mengalir. La yabulanna ahadukum fil ma'id da'im thumma yaghtasil fihi. Jika buang air kecil dilarang, maka buang air besar tentu lebih dilarang. Maksudnya katakanlah kita pergi masuk hutan. Bila masuk tu kita nampak satu lopak air dekat batu-batu tu. Kita kencing dalam tu. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Haram. Kalau saya kata makruh, dia kata haram. Sebab dia menajiskan air. Kalau orang datang lepas tu, oi nampak lopak air, haus, suruh minum. Apa jadi? Ada orang ambil sebagai wuduk, nak pula kencing tempat sejuk, naik gunung sejuk. Tak ada bau, ada dah rasa. Dia ambil je. Apa jadi? Haram. Nabi larang. Betul dalam kitab Bahrul Madi, syarah pada Imam Tirmizi, dia ada huraian ni cantik, panjang huraian ni. Al-ma'ud da'im tu macam mana? Air banyak mana? Kalau air tu kurang daripada 2 kolah, maka dia menajiskan. Kalau lebih daripada 2 kolah, tetap juga makruh. Jadi kalau tanya kencing dalam swimming pool, makruh. Betul Ustaz, air banyak Ustaz, tak berubah bau, ada dah rasa. Iyalah. Tapi kalau kau seorang mandi, kalau 10 orang mandi, itu yang orang buat kajian tu, dalam swimming pool tu banyak kuman, betul tak? Banyak germs. Ada sebabnya orang kencing dalam sungai, dalam swimming pool. Sunnah Nabi dah ajar dah dulu lah, adab. Jangan kencing dalam swimming pool. Walaupun air tu banyak, dia larang kencing dalamnya. Sunnah Nabi SAW. Hatta dibincangkan juga dalam masalah fiqhiyah. Kalau sungai, kemudian dekat sungai tu macam ada teluk yang kecil, yang air dia tak bergerak. Tak bergerak sangat. Betul tak? Kalau tengok betul sekali bila air tak laju, air tengah perlahan. Itu pun juga boleh dikategorikan, kalau dalam kitab Parmazi tu dikategorikan sebagai air yang tidak bergerak. Makruh juga kencing kat situ. Jadi kalau nak kencing dekat tempat air yang bergerak laju tu. Nak kencing kat sungai. Okey, wallahu taala alam bis-shawab. Hendaklah menghindari buang air di pohon yang teduh, di bawah pohon yang sedang berbuah atau di tempat orang berteduh. Yes. Sebab apa buah nanti buah jatuh terkena cahaya apa semua. Mana geli nak makan dah. Yang kedua, bawah pokok orang duduk baring-baring. Ini dalil bahawa jangan kencing di tempat orang laluan orang awam. Mau kencing kat lift. Di setengah tempat. Kencing di taman permainan, dia bawa anjing dia, kemudian anjing dia kencing kat tempat-tempat budak-budak main. Maka ini termasuk juga larangan di sini. Kencing di tempat-tempat orang jalan, orang kencing tepi jalan kan, kadang-kadang makpet ni dia kencing di tepi jalan tu, dekat tepi-tepi tangga, kadang dia lalu tangga tu bau hancing. Ni kita kata, pertama dia menyebabkan najis, yang kedua dia menyebabkan orang tak selesa. Dan Islam ni ialah agama yang tak boleh buat orang tak selesa. Nabi kata apa? La yu'minu ahadakum la yu'minu hatta yu'minu jaruh bawa'iqahu. Allahumma salli ala Muhammad. Lupa hadis tu. Nabi kata al-muslim man salim al-muslim min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang Islam lain rasa aman daripada tangan dan mulutnya. La yu'minu ahadukum hatta ya'mun jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan sempurna iman seseorang kamu sehinggalah jiran dia merasa aman daripada kejahatannya. Kata para ulama kita, bayangkan dalam Islam mencabut duri daripada tepi jalan itu pun satu pahala yang besar. Maksudnya kalau mencucuk satu duri pada orang, tak boleh lah kan, dosa lah. Kalau cucuk satu duri pun dosa, apatah lagi menyebabkan orang terasa bau hancing yang busuk.
Saya nak bagi dalil tak boleh kencing kat tepi tengah jalan ni. Begitu juga makan bawang. Nabi kata jangan dekat masjid kalau makan bawang, mulut kamu busuk. Kalau busuknya bawang itu pun Nabi larang. Apatah busuknya air kencing kena juga tahi. Ini dalil bahawa kena pam. Dalil bahawa kencing dekat bowl jangan, pastikan termasuk dalam bowl tu, jangan ke tepi tu terkena. Kamu menyakiti jiran kamu. Cantik. Islam lah agama yang sangat cantik. Ada gini kita kena letak, kena bagi tahu orang Islam dalam masalah ni. Okey. Nabi SAW kata ittaqul la'anain. Jauhilah daripada kalian daripada mendatangkan laknat. Datang laknat macam mana? Dia kencing tepi jalan, orang laknat dia lah. Celaka betul orang kencing ni. Nampak? Kalau 40 orang, kalau Melayu kata 40 orang laknat, habis dia. Yalah, kita doa elakkan daripada orang doa laknat kata kita. Kalau orang kata celakalah bagi orang yang kencing ni. Datang orang lain pula, celakalah. Nak pula taat mustajab lepas Jumaat, air hujan turun pula tu. Dia kencing, orang kata celaka. Betul makbul doa orang tu, celaka dia. Binasa baginya. Na'udzubillah min zalik. Termasuk juga benda ni ialah kalau kita merosakkan harta benda awam. Telefon kita rosakkan, lepas tu celaka siapa rosakkan telefon ni. Nanti bijak kita dilaknat. Dari bawah kita jangan buat benda yang kita dilaknat. Potong line ketika dalam kereta, dekat tol. Bijak kata dilaknat. Celaka siapa potong ni. Kalau sebaris ada 100 orang, dia potong seorang 100 orang lalu laknat kat dia. Habis. Hari itu bukan hari yang berbahagia bagi dia. Na'udzubillah min zalik. Ini ittaqul la'anain. Dari bahawa kita elakkan diri kita untuk dilaknat. Qalu wa ma'al la'anan. Apakah dua laknat itu ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Orang yang berbuang hajat di jalan yang orang dilalui dan juga tempat orang berteduh. Janganlah buang hajat dalam lubang yang berada di atas tanah. Takut-takut itu adalah lubang binatang ataupun serangga. Rasulullah kata janganlah, Nabi SAW melarang kencing di dalam lubang. Orang tak faham hadis ni, kerja kecil lubang, jadi tandas kita tak boleh buat lubang, Ustaz. Dia sama juga macam yang saya buat hadis tu tadi. Janganlah kamu kencing di dalam air yang bertakung. Lalu kata tak boleh buat tandas duduk, Ustaz. Tandas duduk tu kan air bertakung dalam tu. Jadi silap faham. Habis tu dia buat atas lubang. Dia buat atas lubang, jumpa pula hadis ni. Janganlah kamu kencing dalam lubang. Ustaz nak pakai tandas apa? Tandas duduk tak boleh, tandas lubang pun tak boleh. Itu yang lipas tu memang dia bukan tempat dia, itu binatang yang busuk, tak terkira. Dia macam lubang semut contohnya. Kita tahu dah tu lubang semut. Kita biar mati semut ni kena kencing aku, dia kencing aku. Tak boleh. Nabi larang. Yang kedua, menyebabkan mana tahu dia kencing-kencing tiba ular keluar. Kan binatang-binatang berbisa keluar akan menyebabkan dia terkena mudarat. Cantik Nabi SAW ajar. Janganlah berbual-bual ketika kecil, buang kecil atau yang besar. Ini Nabi larang. Tandas sebelah-sebelah sambil-sambil buang tu sembang. Oh, ya macam mana kita nak main bola apa ni? Nabi larang Kalau isap rokok haram di luar maupun di dalam. Ada orang beralasan mau nak hilang bau busuk, Ustaz. Itu lain cerita. Kalau hilang bau busuk ambil benda lain. Isap bau wangi ke minyak atar ke awak lah. Kenapa nak isap rokok pula? Muslim dan lain menunjukkan daripada Ibnu Umar, ia berkata bahawasanya ada seorang lelaki melalui ketika Rasulullah sedang kencing, orang itu mengucapkan salam tapi Nabi tak jawab. Nabi SAW kata aku mendengar Rasulullah bersabda la yakhrujul rajulani yadribani al-ghaid kashifaini an awratihima yatahaddathani fa inna Allah azza wa jalla yamqutu ala dhalik. Janganlah dua orang melepasi hajatnya sambil membuka aurat. Satu tak boleh buka aurat. Ini dalil bahawa kita yang mengaji kat asrama apa semua ni ajar anak kita, walaupun asrama jangan buka aurat. Ada setengah-setengah asrama tu masya-Allah, saya tengok anak-anak dia, anak muda belasan tahun ni mandi, minta maaf sebutlah, kadang-kadang pakai seluar dalam ni ramai-ramai pakai mandi dekat kolah tu. Ini adab yang buruk. Masa saya ngaji tu, bila kita tengok ni, kita sekolah agama, bila kita tengok ni sebagian asrama buat macam ni, kita sepelik, masya-Allah, ada orang mandi macam ni. Kalau main-main apa semua dalam keadaan penuh, ini tidak ada adab. Ini diharamkan oleh, bukankah Nabi SAW kata Nabi melarang an yanzur rajul ila aurati akhi. Nabi SAW melarang daripada orang melihat rajul, seorang lelaki melihat kepada aurat saudaranya yang lain.
Lelaki pun tak boleh lihat aurat lelaki yang lain, apatah lagi melihat lebih daripada aurat tersebut. Okey. Taklah jangan menghadap atau melaki matahari atau bulan. Yang ni pendapat ni dhaif, lemah. Imam Nawawi kata dalam kitab Al-Majmu' bahawa hadis-hadis mengenai masalah ini al-dhaif, bahkan batil. Yang benar masyhur adalah kemakruhan menghadap sahaja, bukan dengan membelakanginya. Al-Khatib Asy-Syarbini betul-betul dalam kitab Al-Iqna' pendapat inilah yang boleh dijadikan pegangan. Wallahu ta'ala alam besar. Kata kenapa tak boleh menghadap bulan, ada sebagian kata letarikkanlah apa semua, tak baik untuk kesihatan. Wallahu ta'ala alam besar. Keterangan tambahan, dianjurkan bagi orang yang hendak buang hajat untuk membaca doa dan zikir yang berasal dari Nabi SAW, baik ketika masuk ataupun keluar tandas. Adapun doa sebelum masuk tandas adalah bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku minta lindung dari kamu daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Dan bila keluar tandas, ghufranaka Allahumma alhamdulillahilladzi adhhaba 'anni al-adha wa 'afani. Alhamdulillahilladzi adhaqani ladzatahu wa abqa fi quwwatihi wa dafa'a 'anni al-adha. Yang sahih ghufranak. Alhamdulillahilladzi adhhaba 'anni al-adha wa 'afani. Dibetulkan sebagai ulama mensahihkannya, sebagian ulama tak sahihkannya. Adapun sambungan hujung tu sebagian ulama kata tak sahih. Nampak tak? Ghufranaka confirm sahih. Alhamdulillahilladzi adhhaba 'anni al-adha wa 'afani, dipertikaikan kesahihannya. Adapun alhamdulillahilladzi adhaqani ladzatahu wa abqa fi quwwatihi wa dafa'a 'anni al-adha, wallahu a'lam, sebagian kata tak sahih. Jadi sebab tu kalau kita buka setengah-setengah kitab, dia hanya letakkan doa keluar tandas satu je, ghufranak. Sebab itu yang paling, yang confirm sahih, tak ada siapa bertikaikan. Tapi alhamdulillahilladzi adhhaba 'anni al-adha wa 'afani, itu kita kata ada ulama mensahihkannya, ada ulama yang kata dhaif. Adapun yang seterusnya, yang belas kali itu banyakkannya mengatakan dia dhaif. Okey. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ni saya katakan tadi, doa minta perlindungan cantik keluar bertandas, ghufranak, minta keampunanmu ya Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala hilangkan kita kekotoran daripada badan kita, semoga Allah Ta'ala mengeluarkan daripada kita kekotoran dosa dan lain-lain. Okey, jangan kita bersih dari segi fizikal saja, semoga Allah Ta'ala bersihkan juga kita daripada. Dan doa masuk tandas lagi kita minta lindung dari syaitan. Adakah dalam tandas tu ada syaitan? Yes. Syaitan suka tempat yang kotor dan busuk. Dalilnya, malaikat tak suka tempat yang busuk. Kalau dah duduk tu tak boleh doa dah. Kalau dah duduk dah duduk dah keluar dah, tak payahlah sebelum melakukan perbuatan tadi. Sama tak macam kita sebelum, kalau kita buang air besar dekat hutan, mana ada tandas tu tak? Dia nak masa bila? Sebelum angkat kain tu macam Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, turun kita buang air besar. Bagaimana tandas kan? Dia hutan. Mana sebelum? Namun tandas sebelum masuk lah. Ada satu adab tak cerita kat sini. Apa dia? So kepala, sebagian ulama kata dia sabit daripada perbuatan Abu Bakar Siddiq. Dalam kitab Bahrul Mazi disebutkan Abu Bakar Siddiq letak kain atas kepalanya ketika dia masuk dalam tandas. Apa sebabnya? Sebab tak nak bagi rambut busuk. Ya, tandas tempat tertutup. Jadi bau apa semua tu akan menyebabkan kalau terkena ke rambut akan jadi busuk, jadi tutup kepala. Bukan sebab syaitan kencing kat kepala, bukan. Seperti banyak manjal-manjal lah kanak-kanak, dia kata, wah, kalau tak tutup kepala nanti syaitan kencing. Nanti kalau pakai syaitan kencing juga atas ni. Kalau tutup kepala syaitan tak kencing atau kopiah. Tak, bukan masalah yang kencing atau tak kencing, ya. Tak ada hadis kata yang kencing tak kencing. Itu sabit daripada perbuatan Abu Bakar As-Siddiq. Dikatakan, riwayatkan daripada sabit daripada perbuatan Abu Bakar As-Siddiq, bukan daripada Nabi SAW. Ada lagi apa tak sebut dalam ni? Kaki kiri dan kaki kanan. Itu masuk tandas dengan kaki kiri. Ni juga tak ada dalil daripada jelas daripada Nabi SAW. Masuklah tandas kaki kiri, tapi difahami bahawa bila kita masuk masjid, kita masuk kaki kanan. Difahami juga pada maksud kita masuk tempat yang tak elok, kita masuk dengan kaki kiri dan masuk dengan kaki kanan.
Wallahu ta'ala alam bissawab. Yang wuduk tadi, sunnah doa selepas wuduk angkat tangan ke tak angkat tangan? Lepas tu adakah makruh ambil wuduk dalam tandas? Nombor satu, adakah sunnah angkat tangan atau tak angkat tangan? Wallahu alam. Saya tak ketahui dalil daripadanya. Ada angkat tangan atau tak angkat tangan. Jadi kita kekalkan asalnya tak angkat tangan. Allah alam, saya tahu. Kalau ada, angkatlah. Mungkin sebagian ulama dia akan mendalilkan dengan dalil umum bahawa setiap Nabi SAW, Allah Ta'ala malu kepada hamba yang mengangkat tangan ketika berdoa, iaitu dia tak akan menolak dengan keadaan sifir. Maksudnya Allah Ta'ala akan tolak kosong. Jadi dia kata doa dia angkat tangan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Yang kedua, masalah adakah makruh? Tak ada dalil kata makruh buang air besar dekat tandas. Tapi kita dilarang untuk nyebut nama Allah dalam tandas. Lepas tu sebagian ulama' dia kata dimakruhkan. Sebagian ulama' dia kata dimakruhkan. Sebab tandas apa? Tak boleh nak baca bismillah, tak boleh nak baca sunnah, tak boleh nak buat benda-benda sunnah ni semua. Tapi sebagian ulama' kata tak, sebelum masuk tandas tu bacalah bismillah tu, angkat ambil wuduk. Dalam tandas sebelum tak disebut nama Allah. Jadi terlepas banyak sunnah. Antara sunnahnya sunnah menyebut bismillah. Wallah, tapi nak kata ada dalil larangan? Tak ada dalil larangan. Tak ada. Isi tandas tu Tempat orang buang air besar, tempat orang buang air kecil, itu tandas. tandas sawam dengan besar dia ada hal-hal kan. So dengan luar tu ada singki tu jadi ketika tandas tu. Kalau orang kata pergi basuh tangan dekat tandas, faham orang faham tak? Tandas kan, masuk je pintu tu dah orang tahu tandas dah. Okey, betul tak? Itu uruf tandas tu. Walaupun belum masuk lagi tempat yang buang air besar, macam toilet rumah kita kadang-kadang sekarang kan toilet dia canggih sikit kan. Dia masuk, lepas tu dia ada satu bahagian penutup tempat mandi, satu penutup untuk buang air. Luar tu singki. Bila kita kata basuh tangan dalam tandas, adakah dia pergi ke tempat buang air besar tu basuh tangan atau dekat singki tadi? Agak singki, kelas dah. Selesai masalah. Kita ikut uruf. Dan masalah ni kita ikut uruf masyarakat. Soalan. Jabat itu jabat kalau dalam tanda tu ada lah singki dia tu kan, singki berpanjang luar tanda tu sebelum masuk tanda tu ada singki tu bawa masuk makanan untuk masalah sekarang pejabat tu semua orang kongsi. Ada kalau ada sepatutnya pejabat satu orang lah kongsi tempat basuh pinggan. Jadi ada semua juga kalau memang kita ambil ayam itu takut betul lah dia makan babi basuh apa semua situ. Ayam bagus. Masalah makro pula. Okey. Kalau tanya saya kata ambil kat luar tu. Takut babi ni, kalau nampak babi tu pun takut. Okey. Kan singki. Kalau nampak babi tu, nampak daging babi perpek kat tepi tu. Baru kita takut. Kalau nampak berkilat, dia tak ada benda, pakai je lah. Sebab kita ni bina atas yakin, nampak. Kita ni jangan jadi, saya selalu sebut istilah ni, jangan mazhab mana tahu ustaz. Jangan dia ikut tu. Kadang-kadang ada lah dia nampak sekali tu lah. Nampak lah yang itu, saya tak mau ambil yang tu lah. Dia tanya saya, macam mana nak buka je kan. Confirm ke daging babi? Cina makan nampaklah daging-daging lebih tu. Confirm ke daging babi? Itu kedua. Cina makan daging babi, makan daging lembu, makan kambing. Cina suka makan kambing. Orang Cina bukan Islam ni, Cina suka makan ni. Tak confirm lagi, bagi jangan daging babi. Kita orang Melayu bila nampak Cina makan daging, babi itu salah kat tu. Itu yang orang tak dekat dengan Islam tu. Asal nampak dia makannya babi, asal nampak dia suka makan babi tak. Jadi tak nampak tak ada. Nabi SAW pernah di-offer oleh orang musyrikin bekas makanan. Nabi kata kalau tak ada apa-apa, tak payah masuk. Kalau nampak najis masuk lah, tak nampak apa-apa, tak payah masuk. Tak nampak najis, tak payah masuk.
Ni kita macam mana? Jangan kita bina. Yang kedua sebab apa? Masalah babi ni pun kita bincang masalah ni kan. Dalam hanya mazhab Syafi'i saja, kau tak silap saya lah, kau tak silap saya, yang kata babi yang kena basuh 7 kali. Tak najis tu majoriti mazhab kata najis. Majoriti kata babi itu najis. Majoriti. Tapi yang mengatakan babi kena basuh 7 kali, itu bukan majoriti. Dengan air tanah. Majoriti kata babi dibasuh juga macam najis-najis yang lain. Babi. Sebab apa? Yang Nabi kata kena basuh 7 kali dengan air tanah tu ialah anjing. Anjing. Jadi kalau dia katakan dia letak babi sekalipun dah basuh, dah berkilat dah, hilang bau, warna dah rasa, tak ada bau babi lagi dah. Saya tak tahu bau babi macam mana. Saya tak tahu bau babi macam mana. Dah berkilat dah, ambil je. Ini lebih afdal, lebih bagus. Sama juga macam orang microwave. Di banyak tempat saya mengajar kat office, banyak orang kata ustaz microwave, orang kongsi microwave, dia masak ustaz asap-asap babi tu dekat. Saya kata yang haram tu lagi babi tu ke asap babi? Kalau macam tu, kalau lalu sebelah restoran bukan Islam, asap dia terseduh, habis dah najis lah hidup kita. Asap tu bukan najis. Katakanlah ada minyak-minyak sekalipun, ambil kain, lap, bersihkan, hilang bau dan rasa, bersihlah. Itu pendapat yang terpilih, terkuat dalam masalah babi ni. Wallahu a'lam bissawab. Bukan 7 kali. 7 kali itu hanyalah anjing. Bahkan ini juga pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ini juga pendapat Al-Imam An-Nawawi. Bukan saya kata pendapat ni Imam Nawawi macam Syafi'i tak? Syafi'i, Imam Nawawi kata babi tak dibasuh 7 kali. Babi hanya basuh macam najis biasa. Sebab Nabi yang suruh basuh 7 kali itu hanyalah anjing. Ustaz geli dah Ustaz. Geli dah tak kamu lah. Kalau geli dah tak kamu. Okey, wallahu a'lam bissawab. Okey, silakan. Salam. Dah pernah tanya suka tanya itu orang wuduk tu kadang-kadang masak air baik Orang basah wuduk tu kan. banyak air pakai, tapi baru-baru ni keluar kat dalam bunyi satu cara Nabi Yes. dia kontradik dia punya Dia kontradik hadis dengan amalan orang awam. Jadi bila kontradik hadis dengan amalan orang awam, kita dah bincang pagi tadi kan. Bila hadis jangan ta'assub dengan hadis Nabi SAW. Nabi berwuduk dengan yatawadda bil mud. Kerana masalah yatawadda bil mud, mud banyak mana? Besar tin susu tu je. Satu pot je. Nabi ambil wuduk dengan air banyak tu. Kalau Nabi kata tu Nabi wuduk tak sempurna, kau lagi sempurna. Nabi wuduk lagi sempurna. Paling sempurna sekali wuduk Nabi. Nabi ambil dengan satu mud. Itu yang betulnya. Nabi SAW kata akan berlaku di akhir zaman nanti, manusia akan membazir-bazir air. Nabi larang membazir air. Bayangkan banyak ambil air dengan bagi para sahabat ambil wuduk kat sungai pun Nabi kata dia membazir. Kan ambil lebih. Ni apatah lagi. Jadi kita yang afdal satu mud saja. Satu. Orang yang buat basah-basah tu orang terkena penyakit was-was. Orang ambil wuduk sampai basah-basah, badan basah apa semua tu dia terkena penyakit was-was. Ustaz dia tak cukup 2 kolah. 2 kolah tu asal air tu 2 kolah. Bila kolah cedok tak juga tak 2 kolah dah. Faham tak? Orang kata ustaz air tak cukup 2 kolah ustaz. Saya tanya balik. Air ni ambil dari mana? Mesti daripada kilang air yang besar. Mesti lebih dari 2 kolah. Itu maksud dia. Ini sebagai bekas untuk ambil air tadi. Dan Nabi kata air 2 kolah tak kena najis. Sekarang ni kita bukan nak masukkan najis dalam air ni. Sampai nak kena 2 kolah. Kalau Nabi kata apa? La idza balagha ma' kullatain fala yanjus. Lemak itu sampai 2 kolah dia tidak bernajis. Maksudnya kalau ada 2 kolah masuk najis, tak berubah bau dan rasa, boleh pakai. Sekarang ni ustaz pakai air kecil ni boleh, ustaz tak 2 kolah. Saya bukan nak masukkan najis. Saya bukan nak masukkan najis dalam ni. Kalau termasuk air najis dalam ni, yes tak boleh pakai. Itu ikut majoriti mazhab.
Kalau dia tak cukup 2 kolah, kalau masuk najis titik, walaupun tak berubah bau dan rasa, tak boleh pakai ikut majoriti mazhab, sebab dia dah bernajis, sebab dia kurang 2 kolah. Tapi kalau kita ambil wuduk macam ni, adakah kita masukkan najis dalam tu? Tak. Kita tak masukkan najis dalam ni, bolehlah ambil wuduk. Bila soalan orang samakan najis tu dengan, kita bukan nak masuk, tak cukup 2 kolah ustaz, boleh ustaz masukkan nanti air ni jadi air mustamal. Air mustamal tu lain. Mustamal dah pakai air mengalir tu, kau ambil wuduk balik. Air tu tak boleh. Pada sahabat kata, Nabi kata jangan kencing atas air yang bertakung. Rasulullah macam nak buat? Kamu ambil dan kamu cedoknya. Kita cedok lah. Dan sambil Nabi SAW, Nabi ada satu bekas yang kecil dan 100 orang ambil wuduk dari bekas tersebut. Hadis Sahih Bukhari. Sebab air itu tak najis. Nabi SAW pernah mandi dengan kelebihan daripada Maimunah punya air. Satu bekas. Sampai Maimunah kata tinggalkan air sedikit, menunjukkan bahawa air itu sikit ke banyak? Sikit. Kalau air itu 2 kolah, apa Maimunah kata tinggalkan sikit. Takkan Nabi mandi sampai 2 kolah. Nampak tak? Nabi mandi dengan Maimunah kata tinggalkan aku sedikit. Maimunah kata dari bawah air itu sedikit. Kalau air itu 2 kolah, Maimunah kata tak apalah, mandi banyak mana Rasulullah, 190 liter. Dan sabit Nabi SAW, Nabi mandi sebanyak sak, 1 sak saja. 1 sak tu banyak mana? Besar tu bekas air tu je. Nabi mandi wajib besar tu banyak tu je air. Kita banyak tu bau kaki, bau tangan. Bau tangan. Itu kata Nabi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqu an yuttaba. Nabi sallallahu alaihi lebih berhak untuk kita ikuti. Wallahu taala alam bisawab. Ini jawab simplistik lah cara jawapan ya. Kalau jawab cara kaedah kitab fiqh dia lebih ilmiah lagi, tapi kita relax kan, tenang ya. Kalau ilmiah sangat kan bosan juga kan kelas ni. Kita jawab dengan itu, tapi itu ulama kita jawab. Barakallahu fikum. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.